Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat kembali ke kelas online bersama dengan Cikgu Zul. Selamat datang ke kelas online Cikgu Zul. Ini adalah rakaman cikgu untuk kelas online bagi Sains tahun 5 KSSR Semakan 2021. So, cikgu ucapkan terima kasih kerana terus mengikuti video-video rakaman cikgu untuk Sains tahun 5, ada juga Sains untuk GLP. Terima kasih banyak-banyak dan cikgu juga ingin mendoakan kepada anda semua untuk terus maju jaya, selamat belajar dan semoga anda semua sentiasa dalam keadaan sihat dan selamat. Okey. Kamu tengok-tengok cakap cikgu punya skrin ni, kenapa ada banyak hutan-hutan ni? Kenapa ada banyak daun-daun di kiri dan kanan? Apa tujuan cikgu letak daun-daun semacam ini? Ini semua ni ada kiri daun monstera, yang favorite cikgu punya pokok itu daun monstera ini. Ada juga pokok-pokok yang seperti pokok kelapa dan ada pokok batang-batang buluh cikgu gunakan sebagai frame untuk kita punya buku hari ni. Kenapa? Okey, baik. Untuk kali ini, cikgu sebenarnya nak mengajar tentang satu lagi tajuk di dalam tema Sains Hayat, iaitu tajuk tumbuh-tumbuhan. Untuk tajuk ini, kita nak meneroka apa yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melindungi diri mereka daripada musuh dan juga cuaca. Kalau kamu masih ingat, untuk pelajaran yang sebelum ini, kita telah belajar tentang bagaimana haiwan melindungi diri mereka sekiranya ada musuh dan berlakunya perubahan cuaca ataupun iklim. Jika kamu masih ingat kan, ada ciri, ada tingkah laku. Itu kerana sekarang kita nak meneroka tentang bagaimana tumbuhan pula, apa yang mereka lakukan. Okey, so untuk paparan kali ini, cikgu gunakan buku teks yang cikgu peroleh daripada laman web D5 seperti biasa, ya. Okey, jom kita mula belajar. Okey, kita tengok dekat muka surat yang pertama ini, dia kata, lihat pokok teratai ini, bagaimanakah pokok teratai ini membiak di dalam kolam. Dia tengok pokok teratai, cikgu highlightkan pokok teratai itu. Dia kata bagaimana ia membiak di dalam kolam. Okey, semula cikgu lengkapkan dia punya highlight ni. Dia kata membiak di dalam kolam. Okey, macam mana? Itu kita nak tengok macam mana tumbuh-tumbuhan ini menyebarkan biji benih mereka. Yang kedua, dia kata lihat juga pokok dandelion. Pokok dandelion. Mana satu pokok dandelion ni? Ni dekat bawah ni ada gambar di mana tumbuh-tumbuhan yang seperti warna putih yang seolah-olah ada sayap ni, dia sedang berterbangan ditiup oleh angin. Jadi dia kata mengapakah dia terbang, biji benih itu terbang apabila ditiup oleh angin. Okey, so kita pun nak pergi meneroka dulu bagaimana tumbuhan melindungi diri mereka dari musuh. Okay, are you ready? Okay, tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okay, jika murid-murid ada menonton cikgu punya rakaman yang sebelum ini, kita sudah bincang tentang kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesies ni ialah kemampuan untuk haiwan ataupun organisma yang mengekalkan dia punya keturunan dia. Kalau kamu masih ingat kan, jadi sama juga dengan tumbuhan, mereka pun ada kemandirian spesies mereka. Okey, bagaimanakah ciri-ciri khas ini dapat melindungi tumbuh-tumbuhan ini daripada diganggu oleh musuh? Okey, kita pergi kepada ciri yang pertama. Ciri yang pertama ada pada durian dan juga nanas. Duri tajam, duri tajam. Kita tengok dekat situasi ni, dia kata murid perempuan ni dia sentuh duri, dia kata aduh tajamnya duri buah durian ini. Dia kata hati-hati adik, kakak dia cakap hati-hati adik, duri tajam ini dapat melukakan musuh yang memakannya.
Jadi durian dan nanas ini, kalau durian ni ada di sekeliling buah, manakala nanas ada yang terutama ni pada bahagian dia punya jambul, dia kita sebut dalam bahasa kampung kan, jambul dia ataupun pucuk di atas tu. Okey. So, kalau manusia, adakah kita dikira sebagai musuh? Tidak, kita bukanlah musuh yang nyata lah, sebab durian itu kita telah biasa untuk menjadikannya sebagai sumber makanan. Ini khusus kepada haiwan-haiwan yang terutamanya yang berada di kawasan yang durian tu tumbuh, seperti kebun ke ladang dan sebagainya. Ciri yang kedua ialah mengeluarkan getah. Apakah pokok yang mengeluarkan getah? Pokok nangka dan juga pokok betik. Ada juga pokok getah kan? Pokok getah juga mengeluarkan getah. Okey, kita tengok kenapa pokok nangka dan pokok betik, pokok mangga pun ada. Kenapa pokok-pokok ini mengeluarkan getah? Okey, dia kata atuk. Apakah itu atuk yang mengalir warna putih itu? Dia kata ini ialah getah pokok nangka. Getah ini melekit. Tengok ni saya nak highlightkan perkataan melekit. Akan juga naikkan untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Jadi menghindarkan musuh daripada memakannya. Jadi pokok betik tu buah dia, kalau kamu petik dia, kamu mesti berhati-hati kerana getah dia akan terkena pada tangan ke ataupun mana-mana anggota badan dan ini menyebabkan kamu rasa tidak selesa. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain. Jadi kalau mereka cuba untuk makan nangka dengan betik ni, mereka akan rasa tidak selesa. Jadi dia dapat melindungi buah dia dan pokok itu sendiri. Okey, ciri yang ketiga. Apa ciri yang ketiga? Berbulu halus. Ciri yang ketiga. Pokok apakah yang mempunyai bulu halus ni? Seperti buluh dan juga pokok labu. Okey, kenapa ada bulu-bulu yang halus? Okey, dia kata dekat sini ada satu situasi. Murid ni dia pergi ke tempat yang ada buluh dan dia pegang. Apa yang berlaku? Ini buluh akan menyebabkan rasa gatal. Jadi rasa gatal pada tangan, pada anggota badan kita, ataupun dalam bahasa kampung atau mungkin bahasa yang tidak formal, kita cakap rasa miang. Rasa gatal sebab bulu-bulu tu melekat pada badan. Begitu juga haiwan-haiwan lah nanti. Jadi pada haiwan-haiwan yang tertentu, mereka tidak akan mendekati pokok-pokok ini. Okey. Tumbuhan yang seterusnya, kita kena tahu bahawa sesetengah tumbuhan mempunyai racun. Contohnya pokok pompong ni buah dia beracun. Pokok alamanda ni pun ada racun. Dia kata dekat mana pokok alamanda ni ada racun? Dia kata pada daun, batang, akar dan juga bunganya. Jadi racun ini boleh menyebabkan keracunan atau kematian. Jadi bila kamu petik dia, kamu sentuh dia, jadi kamu boleh terkena keracunan dan paling teruk mungkin kamu akan ada berlaku kematian. Itu mesti dielakkan. Sama juga dengan pokok pompong. Kamu tengok dia ada buah ni kan? Jadi buah itu mesti dielakkan daripada kita makan dia. Okey, ciri yang seterusnya, ada juga tumbuh-tumbuhan yang melindungi diri dia, melindungi pokok itu sendiri dari musuh dengan menghasilkan bau busuk. Kalau kamu baca nama ni, pokok bunga tahi ayam, kita sebut pun kita dah dengar macam lucu je. Kenapalah nama dia bunga tahi ayam? Nama pun dah tahu nama bunga tahi ayam, mesti dia bau dia busuk kan? Jadi bau busuk ini ada pada pokok-pokok ini supaya dia tidak diganggu oleh musuh. Kita tengok dekat pokok bunga tahi ayam ni, cantik warna dia. Dah lah berwarna-warni, warna dia pun terang, warna-warni dan terang. Tapi kenapa? Dia tak mahu dia tak mahu diri dia diganggu oleh musuh. Dia mengeluarkan bau. Kamu tengok dekat sini pokok jeremin, satu lagi pokok jeremin. Kalau tidak silap cikgu, pokok ini ialah pokok yang boleh menghalau nyamuk daripada kawasan rumah. Jadi pokok ini bagus untuk kita tanam di sekeliling rumah ataupun bangunan-bangunan yang tertentu.
Tengok ni, dua orang murid ni dia kata, busuknya, dia kata, pokok jeremin mestilah dia berbau busuk. Daunnya berbau busuk supaya tidak diganggu oleh musuh. Selain daripada pokok jeremin dan pokok bunga tahi ayam, ada juga pokok-pokok lain yang mengeluarkan bau yang busuk seperti pokok tembakau. Pokok tembakau, kalau dia, pernah tak kamu tahu bahawa sebenarnya salah satu bahan yang digunakan untuk rokok, salah satunya ialah tembakau, terutamanya tembakau rokok-rokok yang tradisional, rokok-rokok yang orang-orang yang tua lah, orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau kamu tengok, bila dia hisap rokok tu, bau dia busuk. Jadi itu bagus untuk menjadi peringatan kepada kamu. Kalau kamu tak nak badan kamu berbau busuk, mulut kamu berbau busuk, jangan hisap rokok sebab tembakau berbau. Okey, sekarang ni kita turun ke bawah. Dia kata ada satu tumbuhan dekat sini iaitu bunga pakma ataupun kita kenali dia dengan nama Rafflesia. Ini adalah bunga yang paling besar di dunia. Okey, cikgu ni pun cakap, nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada bunga pakma untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, bunga pakma ni, tengok ni besar, warna dia pun menarik, terang dan yang paling penting, saiz dia besar tu mesti mudah untuk dijumpai kan. Kalau kita masuk ke dalam hutan-hutan tertentu, terutamanya hutan-hutan yang di Borneo, ada pokok bunga pakma ni dan dia mudah untuk ditemui sebab dia besar. Berbanding bunga-bunga yang kecil, dari jauh kita susah untuk kita nampak dia. Tapi macam mana dia nak melindungi diri daripada musuh? Okey, sekarang kita tengok di dalam ini ada kelopak. Okey, kelopak dia duduk di tepi dan di tengah dia, jika kamu perhatikan, dia seolah-olah ada ruangan yang besar di tengah tu. Okey, cikgu nak zoom in, nak besarkan sikit paparan bunga ini. Okey, kalau kamu perhatikan di bahagian tengah tu ada lubang, betul? Kemudian dekat lubang tu, bila kita tengok ke dalam dia, dia ada macam bulu-bulu halus, betul tak? Bulu-bulu halus tu sebenarnya adalah perangkap. Okey, jadi contohnya ada serangga ataupun haiwan-haiwan kecil yang datang untuk makan dia ataupun mendapatkan sumber makanan daripada bunga pakma ini, dia pun masuk ke dalam kawasan ruangan ini. Jadi bila dia masuk, bulu-bulu halus tu akan menyebabkan serangga-serangga ataupun haiwan kecil itu terperangkap. Jadi bila dia terperangkap, dia akan mati di dalam bunga tersebut. Jadi akibat dia, bunga itu menghasilkan bau yang busuk. Jadi musuh ataupun orang-orang ataupun haiwan-haiwan yang ada di dalam hutan tidak suka untuk mendekati bunga Rafflesia ataupun bunga pakma ini. Okey, jadi saya harap itu jelas. Sekarang kita pergi sedikit info tambahan kepada kita. Tadi cikgu ada sebut tentang pokok jeremin tu kan. Baik, pokok jeremin ini adalah penghalau nyamuk yang semula jadi. Jadi sangat bagus untuk kita tanam dia di kawasan rumah kita. Jadi kita tak perlu pakai spray ataupun penyembuh serangga yang bersifat kimia tu kan. Jadi kita pakai penghalau nyamuk yang bersifat semula jadi ini kerana bau yang dibebaskan oleh daun pokok jeremin ini tidak disukai oleh nyamuk. Dah lah kita dapat sihat kan. Kita dapat sihatlah sebab kita jauh daripada nyamuk. Kita dapat menghalau nyamuk kan, nyamuk Aedes ke nyamuk tiruk ke apa ke. Kita pun dapat mengekalkan kesihatan. Pada masa yang sama kita juga berbakti ataupun menyumbang kepada kebersihan alam sekitar sebab kita tidak menggunakan racun-racun serangga ataupun spray-spray yang bersifat chemical, yang bersifat kimia itu. Jadi ini adalah tindakan yang bagus. Okey, sekarang cikgu nak teruskan kepada satu lagi tajuk yang baru iaitu bagaimana tumbuh-tumbuhan menyesuaikan diri mereka dengan iklim pula. Tadi kita sudah berbincang tentang menyesuaikan diri melindungi diri daripada musuh. Sekarang kita nak
tengok macam mana tumbuh-tumbuhan melindungi diri apabila berlakunya cuaca yang ekstrim. Dalam situasi ini kita dapat tengok kaktus dan bunga ni. Apa perbezaan dia? Dia cakap panasnya cuaca di sini, pokok-pokok ni dia sedih ataupun dia tak gembira. Tapi kamu tengok kaktus ni, dia happy betul. Dia kata saya suka cuaca seperti ini. Sebab apa? Kita akan tengok kenapa dia suka cuaca yang panas. Manakala dalam situasi yang seterusnya ni kita tengok dalam satu tempat yang angin dia kuat betul ni, pokok yang biasa dia kata kuatnya angin bertiup sampai patah ranting dah, tercabut semua ni, terbang. Tetapi ada satu pokok, ni pokok kelapa, dia kata saya tidak bimbang. Kenapa? So kita tengok macam mana tumbuh-tumbuhan ini menyesuaikan diri ataupun melindungi diri kalau ada cuaca dan iklim yang ekstrim. Baik, yang pertama, pada musim angin kencang ataupun di kawasan yang mempunyai angin kencang. Pokok kelapa dan pokok ru, apakah ciri yang ada pada mereka ini untuk melindungi diri mereka pada musim angin kencang ini? Saya pokok kelapa, saya mempunyai batang yang mudah melentur. Cikgu highlightkan ni walaupun dia sudah boldkan tulisan tersebut. Dia kata batang dia mudah melentur, jadi dia boleh pergi ke kiri ke kanan dan ke kiri ke kanan dan dia tidak akan patah. Daun yang ada pada pokok kelapa juga adalah berpecah-pecah. Kalau daun dia pecah ataupun kita panggil apa ni, bentuk dia macam seperti biasa kan. Seperti biasa daun tu biasanya bentuk bujur ke, bentuk bulat ke. Dia macam tu. Tapi kalau daun kelapa dia berpecah-pecah. Apa tujuan daun berpecah-pecah ini? Ia dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Jadi bila angin datang, contohnya cikgu tunjuk pada tangan cikgu kan. Kalau kamu tengok kan, apabila angin datang, angin pun dapat melepasi antara ruang yang ada pada daun tersebut. Tapi kalau daun tu rapat ataupun daun tu bersifat seperti biasa dan bentuk dia seperti biasa, apabila angin datang terkena pada daun itu akan gugur. Jadi pokok kelapa daun dia berpecah-pecah. Sama juga dengan pokok ru. Pokok ru ni kita jumpa dia dekat kawasan-kawasan pantai. Saya pokok ru, saya mempunyai batang dan ranting yang mudah melentur. Sama seperti pokok kelapa tadi, batang mudah melentur, boleh meliang liuk, bahasa Melayu dia, betul kan? Meliang liuk apabila ditiup angin, boleh ke kiri dan ke kanan, dan ia tidak mudah patah. Daun mereka juga, daun pokok ini juga berbentuk seperti jarum. Kalau kita perhatikan dalam bulatan yang sudah di-highlight kepada kita ni, daun dia panjang-panjang dan bentuk seperti jarum. Apa tujuan dia? Sama seperti pokok kelapa tadi, ia adalah untuk mengurangkan rintangan angin kencang. Yang kedua, kita nak pergi kepada tumbuhan yang hidup di kawasan yang beriklim panas ataupun musim yang kering. Iklim panas dan musim kering. So seperti kawasan padang pasir lah contohnya. Kita pun tengok dekat sini. Saya pokok kaktus. Apakah ciri yang ada pada pokok kaktus ini? Ada lebih daripada satu. Baik. Daun pada pokok kaktus sebenarnya telah diubah suai menjadi duri. Itu yang pertama. Kamu tengok dekat bulatan dia fokuskan kepada daun, dia punya daun dekat sini. Rupa-rupanya duri-duri itu sebenarnya adalah daun kepada pokok kaktus. Faham? Maksudnya duri itu sebenarnya daun dia. Kenapa dia buat jadi bentuk duri? Kenapa daun dia tak besar macam tu ataupun bentuk bujur? Ini adalah untuk mengelakkan kehilangan air. Bila besar, air yang terkeluar daripada daun banyak. Bila daun tu besar, air yang terkeluar keluar banyak. Jadi badan dia akan kehilangan air. Jadi dia kecilkan daun menjadi bentuk seperti duri. Jadi air yang keluar tu sedikit. Faham? Ataupun dia kata
elak. Maksudnya mungkin tak ada air langsung yang terkeluar daripada kaktus itu sendiri. Okey. Begitu juga dengan batang bagi kaktus ini. Dia mempunyai batang yang boleh menyimpan air. Kalau kita tengok cerita kartun ke ataupun cerita-cerita action movie ke, bila watak tu sesat di padang pasir, lepas tu apa yang mereka lakukan? Mereka akan potong kaktus tu, mereka minum air di dalam kaktus itu. Kadang-kadang tu ada yang besar sampai boleh membekalkan air yang banyak. Ini adalah simpanan kepada kaktus. Jadi kaktus tu tidak perlu mencari air ataupun menunggu waktu hujan. Bagaimana pula dengan ciri yang ketiga? Kaktus mempunyai akar yang panjang. Akar yang panjang. Apa tujuan akar yang panjang bagi kaktus? Ia adalah untuk menyerap air sejauh-jauhnya ke dalam tanah. Jadi akar dia cari air ke kawasan yang dalam di dalam tanah sana. Okey, jadi pokok-pokok yang hidup di kawasan panas dan kering, mereka ada banyak ciri yang membantu mereka untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka. Okey, kita pergi pula kepada pokok tomato. Pokok tomato, dia ada bulu halus pada batang dia. Okay, cikgu highlightkan ini, bulu halus pada batang. Kenapa kena ada bulu halus pada batang? Okey, bulu-bulu halus ini mencegah kehilangan air ketika cuaca panas. Jadi kamu tengok macam tadi, sama juga seperti kaktus. Bila dia kawasan untuk kecil, kawasan daun tu kecil, jadi air yang hilang tu berkurang. Sama dengan pokok tomato, batang dia ada bulu-bulu halus supaya dia dapat mengurangkan ataupun mencegah air untuk keluar daripada pokok itu sendiri. Baik, bagaimana dengan pokok kunyit ataupun pokok halia yang kawan-kawan, bukan kawan-kawan, yang hampir sama jenis dengan dia. Pokok kunyit, apa yang dia buat apabila dia berada dalam kawasan yang panas? Pokok kunyit apabila menghadapi cuaca yang panas, ia akan menggulungkan daunnya. Jadi daun dia mula-mula lebar daun dia, tetapi apabila musim panas, dia pun gulung daun dia. Boleh kamu teka kenapa? Kenapa dia menggulungkan daun? Betul, sama seperti kaktus tadi. Daun yang besar itu akan menyebabkan banyak air yang hilang daripada pokok itu. Jadi bila dia gulungkan daun, jadi daun dia mengecil, ini boleh membantu untuk mengelakkan kehilangan air. Sama seperti kaktus, seperti pokok tomato tadi, dia ada kawasan daunnya semakin kecil. Faham? Okey, bagaimana pula dengan pokok keladi? Okey, kalau kita curahkan air pada daun keladi, daun tu basah tak? Daun tu tak basah. Kenapa daun tu tak basah? Kerana pokok-pokok keladi mempunyai lapisan lilin. Apa tujuan lapisan lilin ini? Okey, dia kata saya mempunyai daun berlilin kerana ini boleh mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Jadi rupa-rupanya dia ada special karakteristik, ciri yang istimewa untuk membantu dia mengelakkan air tu keluar daripada badan dia. Lapisan lilin. Kan lilin tu dia kalis air. Okey. Kita pergi lagi kepada satu lagi tumbuhan yang berada di kawasan-kawasan ladang ataupun tempat-tempat yang tanaman yang luas, iaitu pokok getah. Pokok getah, saya hanya perlu meluruhkan daun ataupun menggugurkan daun ketika musim panas. Tadi kalau kamu ingat, cikgu cakap kalau kaktus tu dia kecilkan daun dia jadi duri. Ada juga pokok yang menggulungkan daun dia. Kenapa? Dia nak mengurangkan kehilangan air. Ini juga dibuat oleh tumbuhan ini, tetapi dia gugurkan daun dia. Sebab semakin sedikit bilangan daun yang ada pada tumbuhan itu, maka semakin sedikit kehilangan air yang berlaku pada pokok itu. Boleh? Jadi kamu tengok ni, mula-mula daun dia banyak, lebat betul, rendang dan lebat. Apabila musim panas, dia gugurkan daun dia. Tengok ni, banyak yang gugur di tanah ni.
Ia bukannya tanda-tanda pokok itu akan mati, bukan. Ini menunjukkan bahawa pokok itu sedang mengurangkan kehilangan air. Nanti apabila musim hujan kembali, pokok getah akan menambah bilangan daun di menjik, jadi pucuk-pucuk akan bertambah. Okey, kita sudah selesai untuk musim panas ataupun cuaca yang panas dan kering. Kita pergi kepada kawasan yang beriklim sejuk. Okey, dia tengok dekat sini. Saya pokok maple. Okey, pokok maple ni kalau kamu nak tengok contoh dia, daun dia, kalau kamu pernah tengok bendera negara Kanada. Pernah tak kamu tengok negara Kanada, bendera dia berwarna merah dan lambang dia ialah lambang daun maple. Jadi negara Kanada, contoh kalau kamu tengok dekat movie ke ataupun cerita-cerita mungkin drama ke, apabila mereka pergi ke luar negara, pokok ini pada musim-musim tertentu daun dia akan berubah warna, betul? Jadi warna orange, jadi warna kuning dan jadi warna merah dan sebagainya. Sangat cantik. Ada satu ciri khas yang ada pada pokok ini untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk, iaitu kulit yang tebal. Okey, kulit yang tebal ini memastikan air yang terdapat di dalam bahagian tumbuhan itu untuk tidak beku. Faham? Jadi kulit dia yang tebal tu mengekalkan cecair tu sentiasa dalam keadaan cecair lah. Air yang ada dalam pokok tu sentiasa berada dalam keadaan cecair. Jadi tumbuhan ini sentiasa mendapat bekalan air yang berterusan. Walaupun di luar sana ataupun di sekeliling dia semua air sudah membeku, air sudah sejuk kan, air mestilah membeku, jadi tak boleh mengalir. Tetapi pokok maple dia ada kulit yang tebal supaya air di dalam sana tidak beku dan kekal mengalir. Okey? Jadi dia dapat melindungi diri mereka dalam iklim yang sejuk. Begitu juga dengan pokok pin. Okey, apa itu pokok pin ni? Pokok pin ni, kalau kamu pernah tengok atau pada musim-musim perayaan Christmas, mereka gunakan ini sebagai hiasan. Mereka gantung pelbagai hiasan untuk rumah mereka dan ada juga hias di bangunan-bangunan yang tertentu. Pokok pin ini mempunyai dua ciri khas untuk melindungi diri daripada cuaca, bukan saja cuaca panas, bukan saja cuaca sejuk, tetapi boleh melindungi diri daripada angin kencang, cuaca yang panas dan juga cuaca yang sejuk. Okey, dia ada beritahu dekat sini. Pokok pin mempunyai ciri-ciri khas untuk hidup pada musim angin kencang, cuaca panas dan musim cuaca sejuk. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, dia highlightkan kepada kita mengapa daun dia berbentuk jarum. Daun dia berbentuk jarum seperti pokok ru. Jadi bila angin yang datang kuat tetapi dia masih tidak kehilangan air dan dia tidak akan tumbang. Begitu juga dia ada kulit yang tebal sama seperti pokok maple. Jadi air yang ada di dalam bahagian tumbuhan itu, di dalam batang, di dalam ranting masih akan kekal mengalir walaupun menghadapi cuaca yang sejuk. Okey. So itu adalah tentang tumbuh-tumbuhan yang melindungi diri mereka daripada perubahan ataupun keadaan cuaca yang ekstrim. Kita pergi kepada yang bahagian terakhir untuk pelindungan tumbuhan ini. Dia kata dekat sini, okey, pokok bunga kertas akan meluruhkan daun ketika cuaca panas dan musim kering. Kenapa? Tengok ni, daun dia gugur tetapi bunga dia tak gugur. Kita pun cakap, aduh, pokok bunga kertas kita dah mati, pokok bunga hiasan mama dah mati. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda pokok itu kekurangan air. Jadi pada musim panas mereka menggugurkan daun ataupun meluruhkan daun kerana mereka ingin mengurangkan kehilangan air ke persekitaran. Jadi mereka akan kekal untuk hidup ataupun kita kekalkan kemandiriannya. Okey? Baik, sebagai pengakhiran kita sama-sama tengok dekat info sains ini, kulit yang tebal pada tumbuh-tumbuhan sebenarnya dapat melindungi air yang ada pada tumbuhan itu daripada membeku.
Sama seperti yang cikgu cakap tadi, iaitu pada pokok maple dan juga pokok rue. Baik, itu adalah berkenaan berkaitan tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan ini melindungi diri mereka untuk menghadapi musuh dan juga cuaca yang ekstrim. Kita akan meneroka pada rakaman yang seterusnya tentang bagaimana tumbuhan ini menyebarkan anak mereka ataupun kita cakap biji benih mereka. Pastikan anda semua terus untuk mengikuti pelajaran bersama dengan cikgu. Untuk itu cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton. Cikgu juga mendoakan kamu semua sihat dan selamat meneruskan pembelajaran. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.